Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama hari ini dalam segmen esensi. Peratusan keluar mengundi bagi undi awal PRU DUN ke-15 dan PRK Parlimen Kuala Terengganu rekod lebih 93%. SPR dalam pernyataan memaklumkan Kedah mencatatkan peratusan tertinggi dengan 96.02%. Disusuli Terengganu 95.91%. Peratusan bagi PRK Kuala Terengganu pula 95.47%. Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia cadangkan hari pengundian PRU DUN ke-15 pada Sabtu dijadikan cuti khas untuk beri peluang pekerja keluar mengundi. Setiausaha Agungnya saran kerajaan teliti permintaan itu berikutan ada rungutan dalam kalangan pekerja. Ada majikan hanya benar keluar mengundi dalam tempoh 2 jam dan dikenakan tindakan jika keluar lebih masa. Situasi itu berisiko menjejaskan peratusan keluar mengundi. Kadar skim subsidi harga padi SSHP dinaikkan daripada RM360 per tan kepada RM500 mulai esok. Perdana Menteri berkata peningkatan itu akan melibatkan perbelanjaan RM1 bilion setahun. Kerajaan juga akan mempertimbang untuk tambah peruntukan bagi pelaksanaan inisiatif tanaman padi 5 musim dalam 2 tahun. Bagi memastikan lebih ramai rakyat mendapat kemudahan kesihatan, skim perubatan madani akan diperluas ke 11 daerah lagi bermula minggu kedua bulan ini. Menteri Kesihatan memaklumkan daerah terlibat Kota Star dan Kuala Muda Kedah, Kuala Terengganu dan Kuala Nerus Terengganu yang akan bermula pada minggu kedua. Seremban, Negeri Sembilan, Kota Baru dan Pasir Mas Kelantan, Kuantan Pahang, Melaka Tengah, Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang dan Perlis pula bermula pada minggu ke-4 Ogos. RM24.2 juta nilai jualan diperoleh menerusi jualan agro madani di 1,025 lokasi setakat 6 Ogos lalu. Ia melibatkan 15,628 usahawan di seluruh negara. Fama memaklumkan jualan agro madani telah menyumbang nilai penjimatan RM7.26 juta kepada 2.05 juta isi rumah. Di Perlis pula, Fama telah laksana 34 program jualan agro madani. Ia meliputi 18 pengancuran di masjid terpilih dan 16 program di outlet Fama, khususnya Agro Bazar, Kedai Rakyat dan Agro Bazar Rakyat. RM312,000 nilai jualan dicatat melibatkan hampir 200 usahawan tani bimbingan Fama sekaligus memanfaatkan lebih 15,000 pengguna. Secara keseluruhan, 56 jualan sama akan dilaksana di seluruh negeri. 799,782 penerima sumbangan tunai rahmah STR direkodkan di Sabah melibatkan peruntukan RM696.3 juta. Ketua Menteri memaklumkan pembayaran dikreditkan terus ke akaun bank penerima mengikut fasa. Pembayaran STR terkini pada fasa 3 iaitu pada 26 Jun hingga 5 Julai lepas. Bagi penerima yang tidak mempunyai akaun, pembayaran dibuat di cawangan BSN sehingga 31 Disember ini. 91.5% atau 1,913 projek perumahan mampu milik menggunakan IBS dibangunkan pemaju perumahan sekerajaan setakat tahun lepas. Menurut Menteri Kerja Raya, angka itu meningkat berbanding 84% pada 2021. Kementerian sasar 1 juta unit dibina bagi tempoh 2018 hingga 2028. Sistem IBS dapat kurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing selain pembinaannya lebih efisien. Maritim Malaysia bongkar kegiatan seludup diesel bersubsidi secara haram dengan nilai keseluruhan lebih RM3.3 juta di Pasir Gudang. Pengarah Maritim Johor memaklumkan serbuan di muara Sungai Paluh membongkar operasi pemindahan 28,000 liter diesel. 5 suspek diberkas berusia lingkungan 29 hingga 64 tahun. Pemeriksaan ke atas 3 lelaki termasuk warga Indonesia mendapati suspek gagal kemuka dokumen muatan. 2 lagi suspek ditahan dengan seorang daripadanya warga Myanmar.
Jabatan Kastam rampas rokok putih dan rokok kretek bernilai 3.2 juta ringgit termasuk cukai. Rampasan berjaya dibuat dalam tempoh 2 serbuan berasingan di Pelabuhan Klang dan Kepong 1 Ogos lalu. Pengarah Operasi Penguatkuasa Zon Tengah memaklumkan lebih 1 juta batang rokok disorok dalam perabot di dalam sebuah kontena. Manakala di Kepong, lebih 3 juta batang rokok pelbagai jenama ditemukan. Seorang ejen penghantaran turut ditahan. Rokok seluduk bernilai lebih RM473,000 dirampas di Kampung Kubang Dapat Pasir Mas. Ketua Polis Daerah menyatakan rampasan dilakukan sepasukan anggota selepas terserempak dengan beberapa lelaki yang sedang memunggah bungkusan plastik dari kereta ke lori. Kesemua mereka melarikan diri selepas dihampiri polis. Pelbagai jenis rokok putih itu disyaki diseluduk dari negara jiran. 232 laporan berkaitan perbuatan khianat sepanjang kempen PRU DUN ke-15 dan PRK Kuala Terengganu diterima Polis Terengganu. 10 kertas siasatan dibuka dan 7 lagi dihantar ke Pengarah Pendawaan Negeri. Ketua Polis Terengganu turut memaklumkan tiada kesalahan membabitkan isu 3R dilaporkan. Pemantauan khususnya di lokasi panas tahap 1 terus dipergiat menerusi pasukan Ops Cantas. 11 kertas siasatan dibuka di Negeri Sembilan sepanjang tempoh berkempen PRU DUN ke-15. Ketua Polis Negeri berkata pihaknya menerima 96 laporan pelbagai isu sejak tempoh sama. Kertas siasatan dibuka atas kesalahan khianat, merosakkan bendera dan membakar kemah parti. Setakat ini tiada ceramah kempen yang memainkan sentimen isu 3R, juga tiada sebarang tangkapan dilakukan. Polis kesan aktiviti perjudian membabitkan pertaruhan keputusan PRU DUN ke-15 di Pulau Pinang. Bagaimanapun, ia dalam skala kecil dan tidak melibatkan mana-mana sindiket. Setakat ini, tiada tangkapan dibuat. Polis Pulau Pinang terus pantau rapi aktiviti terbabit. Datuk Muhammad Dasuki Mokhtar dilantik sebagai Ketua Pasukan Pendawaan baru bagi kes melibatkan Datuk Seri Dr. Ahmad Zakid Hamidi. Kenyataan Jabatan Peguam Negara memaklumkan Datuk Muhammad Dasuki menggantikan Datuk Raja Rozila Raja Toran yang bersara awal mulai 30 Ogos. Keputusan itu dibuat mengambil kira pelbagai faktor dan pertimbangan yang teliti. Permohonan itu dibuat Datuk Raja Rozila pada 3 April dan diluluskan berkuat kuasa 1 November. Datuk Muhammad Dasuki dipilih berdasarkan pengalaman luasnya hampir 30 tahun sebagai timbalan pendakwa raya. Seorang wanita dan teman lelaki mengaku tidak bersalah atas pertuduhan mendera kanak-kanak berusia 4 tahun. Tertuduh bersama teman lelaki didakwa lakukan penganiayaan sehingga sebabkan kecederaan fizikal terhadap anaknya pada 2 Ogos lalu. Kedua-dua tertuduh dibenar ikat jamin dan sebutan semula kes pada 2 Oktober ini. 506 kes gangguan seksual direkodkan KPWKM setakat ini berdasarkan aduan diterima sejak tahun lepas. Bagaimanapun, jumlah itu mungkin lebih tinggi jika individu yang menjadi mangsa termasuk lelaki tidak berdiam diri. Justru Menteri KPWKM menyeru mangsa melaporkan dan Kementerian giat melaksana program advokasi untuk beri kesedaran mengenai gangguan seksual. Susulan situasi cuaca tidak menentu, kebenaran pakaian sukan di sekolah melibatkan murid, guru dan anggota pelaksana akan diteliti semula. Jelas Ketua Pengarah KPM, kebenaran sedia ada sejak Mei lalu masih lagi berjalan seperti biasa dan tiada sebarang arahan baru dikeluarkan. Sebelum ini, KPM memberi kebenaran khas untuk memakai pakaian atau baju sukan ketika cuaca panas. Selain pemakaian tali leher juga tidak diwajibkan. 4,195 daripada 9,000 individu di seluruh negara menerima lesen memandu motosikal percuma di bawah program My Lesen B2. Timbalan Menteri Pengangkutan berkata baki penerima manfaat dijangka selesai akhir tahun ini melibatkan peruntukan 2.7 juta ringgit menerusi JPJ. Di Terengganu, 900 permohonan diluluskan dan 291 telah menerima manfaat secara berperingkat. Inisiatif bagi membantu golongan B40 memiliki lesen memandu.
Jumlah kunjungan pelancong asing ke Malaysia bagi tahun ini dijangka mencecah sekurang-kurangnya 18 juta pengunjung. Ketua Pengarah Pelancongan berkata, angka itu melebihi sasaran awal iaitu 16.1 juta pelancong. Sasaran itu ditetapkan berdasarkan pelbagai faktor, antaranya peningkatan kekerapan syarikat penerbangan, penambahan penerbangan terjadual dan daya tarikan percutian akhir tahun. Malaysia merekodkan 4.5 juta ketibaan pelancong suku pertama tahun ini. Pengeluaran getah asli meningkat 23.8% kepada 29,867 tan pada Jun lalu berbanding 24,126 tan metrik pada Mei. Manakala perbandingan tahun ke tahun menunjukkan penurunan 3.9% berbanding Jun tahun lalu. Pengeluaran getah asli pada Jun 2023 disumbang terutamanya sektor pekebun kecil sebanyak 85.9% berbanding sektor estate 14.1%. Ekspor getah asli pula berjumlah 48,857 tan metrik, meningkat 31.8% berbanding bulan sebelumnya. Gaji dan upah pekerja dalam sektor pembuatan meningkat 3% tahun ke tahun kepada 8 bilion ringgit pada Jun 2023. Manakala purata gaji dan upah bulanan bagi setiap pekerja naik 9% kepada RM3,432. Bagaimanapun, nilai jualan bagi setiap pekerja susut 5.9% kepada RM62,853. Menurut Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Mat Uzair Mahidin, bagi tempoh sama, sektor pembuatan mencatat pertambahan pekerja sebanyak 2.1% menjadikan bilangannya sebanyak 2.35 juta. Seiring rangka kerja Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Nasional, SIM Darby Property SDP teroka potensi untuk menyepadukan panel solar dalam projek kediaman masa depannya. SDG turut bekerjasama dengan kerajaan untuk mencari mekanisme dan penyelesaian bagi projek rintis solar bumbung. Ia membabitkan pembangunan bandar Elmina di Shah Alam dijangka dilancar suku keempat tahun ini. Inisiatif yang dirangka disasar diperluas ke 10,000 unit rumah SDP yang akan dibangun dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pemain industri minyak sawit disaran terus meneroka potensi serta memaksimumkan amalan pengoperasian mampan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yakin industri yang menjadi tonggak sektor perdagangan itu berupaya menyediakan peluang pekerjaan selain penyumbang kepada KDNK. Turut disaran operasi penghilangan minyak sawit menggunakan strategi dalam serta kaedah inovatif dalam memberi nilai tambah kepada rantaian pengeluaran minyak sawit. Malaysia perlu bertindak serius menjadikan industri halal sebagai peneraju global dalam ekonomi halal. Halal Development Corporation HDC telah menyusun beberapa strategi bagi menyokong agenda diplomasi halal yang diperkenal baru-baru ini. Di bawah Pelan Induk Industri Halal 2030 HIMP 2030, beberapa sektor ekonomi telah mendapat pengkhususan oleh kerajaan iaitu industri makan dan minuman, farmasikal, kosmetik, penjagaan peribadi, logistik dan peranti perubatan. 17 orang termasuk 5 pemburu tradisional dibunuh di wilayah Bandiagara, setengah Mali dalam 2 serangan pengganas. Serangan pertama berlaku di Kampung Bodio menyebabkan 15 kematian termasuk 3 pemburu tradisional. 2 lagi cedera. Pada Ahad, sebuah motosikal yang ditunggang oleh 2 pemburu melanggar sebuah periuk api berhampiran kampung itu. Kedua-duanya maut di tempat kejadian. Banjir kilat dan tanah runtuh meragut sekurang-kurangnya 9 nyawa di utara Vietnam. Hujan lebat yang bermula awal bulan ini telah merosakkan ratusan kediaman serta memusnahkan tanaman. 8 orang termasuk sekurang-kurangnya 2 kanak-kanak terkorban pada minggu lalu di wilayah Yen Bai, Lai Chau, Son La dan Tai Nguyen. Rumah-rumah ditenggelami banjir dan pokok tumbang. Jalan raya pula tersekat atau mengalami kerosakan teruk. Akses kepada beberapa komuniti etnik pergunungan juga terputus.
Amaran mengenai kedatangan taufan Khanon memaksa penganjur jambori pengakap sedunia di Korea Selatan mengosongkan lokasi perkhemahan. Kira-kira 36,000 peserta diminta segera berpindah dari tapak perkhemahan sebelum taufan melanda. Taufan Khanon yang mengorbankan sekurang-kurangnya 2 orang di Jepun dijangka membadai Korea Selatan Khamis ini. Lebih 1,000 bas disediakan untuk membawa peserta dari 150 negara itu keluar dari tapak perkhemahan berkenaan. 3 individu maut apabila helikopter dinaiki mereka terhempas di kawasan bukit selepas berlanggar dengan sebuah helikopter lain ketika sedang memadamkan kebakaran. Kedua-dua helikopter itu dikerahkan untuk memadam kebakaran di Bandar Quezon. Satu daripadanya berjaya mendarat dengan selamat. Helikopter yang terhempas adalah jenis Bell yang digunakan untuk pemerhatian ketika proses pemadaman kebakaran. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Azamuddin Hussein dan Fiona Bernard untuk paparan lebih komprehensif. Saya Charles Salam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.